Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa qaidana wa muallimana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastana bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sedang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya melalui kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala boleh kita buat persiapan melalui kita buat amalan yang soleh, dan juga kita jauhi dan tinggal apa yang dilarangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tajuk khutbah kami pada hari ini, apakah faedah daripada pahala dan amalan yang soleh kita buat? Kerana pada masa sekarang ni khususnya kita dapati bahawasanya pahala dan amalan soleh ni kurang dinampak. Manusia tak nampak sangat. Dia tak serupa dengan duit pitih kita nampak dengan mata, boleh beli, boleh buat tu buat ni. Dia tak serupa dengan tanah benar, kita boleh cocok tanah, khususnya wah derian, wah motel kita boleh makan. Dia tak serupa dengan kakah mah, kita boleh gadar, kita boleh jual, dan lain-lain lagi. Tapi soalannya, yang kita duduk sembahyang, yang kita duduk buat amalan soleh, yang kita duduk buat baik ni, apakah faedah? Khususnya pada masa sekarang ni, manusia tertanya-tanya. Terkadang kita sanjung orang hak tak molek, kita sanjung tinggi naik sangat. Orang berjuru, orang molek, orang buat amalan soleh ni tidak dekat mata. Berbeza pada masa dulu. Pada masa dulu disanjung-sanjung tinggi orang-orang yang baik, orang-orang molek. Tapi pada masa sekarang ni orang-orang baik terkadang dijatuh martabatnya, diangkat orang-orang tak molek walaupun dia jahat pun tak apa. Yang pentingnya dia ada duit, cukuplah. Yang penting dia orang ada pangkat, tak apa dah. Amalan dia kira semula. Ini masyarakat yang kita menghadapi satu benda yang perlu kita beri penjelasan pada hari ini. Khususnya muslimin yang dirahmati oleh Allah. Tentu tak sama. Amalan orang yang buat molek ni dia tak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tikah teruk. Tikah teruk di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang buat pahala, yang buat amalan yang baik. Lebih-lebih lagi benda yang menggerungkan apabila harta benda, pangkat tadi boleh melalaikan nak buat amalan soleh. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang mukmin semua, la tulhikum amwalukum, jangan sekali-kali menyebabkan harta kita melalaikan kita, anak pinak kita melalai kita, an zikrillah, daripada nak mengingati Allah Ta'ala, daripada nak sembahyang, daripada nak buat molek, daripada nak buat amalan yang Allah Ta'ala kena. Jangan sekali-kali. Kalau siapa buat demikian, wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun, siapa yang berbuat demikian, dengan maknanya harta benda melalaikan dia daripada nak sembahyang dan beribadat. Pangkat dia melalaikan dia untuk nak mengingati Allah. Allah Ta'ala kata tentu sekali mereka orang rugi. Faulaika humul khasirun, rugi. Walaupun di mata manusia nampak dia disanjung tinggi, tapi di sisi Allah begitu rendahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu muslimin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita duduk buat amalan yang soleh dah, kita teruskanlah buat amalan yang molek. Nah, kalau kita himpun pahala dah di atas dunia, kita himpunkanlah lagi. Karena pahala amalan comel ni adalah benda yang boleh beri faedah kita di atas dunia belum sampai di hari akhirat.
Yang pertama sekali muslimin yang dirahmati oleh Allah, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ni Allah Taala ganda. Ini kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tak serupa amalan jahat. Amalan baik yang kita buat ni firman Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang buat mari, yang melakukan amalan baik di atas dunia berjumpa dengan Allah, Allah Taala balas dia serupa dengan 10. Amalan boleh 10. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Tak serupa dengan kejahatan. Kejahatan ni kita buat Allah Taala tanda ya. Wa hum la yuzlamun, mereka tidak dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaedah di dalam Islam, kalau kita buat molek ni, buat boleh 10, sekurang-kurang. Terkadang amalan yang kita buat molek tadi sampai 700. Seperti Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Allah Ta'ala umpama orang-orang yang derma di jalan Allah, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, seperti sebiji buah kayu yang tumbuh sab'a sanabil, pohon kayu tu 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkai tu ada 100 biji pula. Maknanya Allah Ta'ala banding amalan yang kita derma di jalan Allah Subhanahu wa taala besarnya pahala sekuk seseolahnya 700. Di atas dunia ni tidak ada barisan besar-besar yang beri bonus kepada orang kerja nak lebih daripada bonus hari akhirat Allah Taala nak beri kepada orang mukmin. Sebutlah dalam negeri Syekh, barisan besar-besar, barisan kereta ke barisan mana pun, dia tak boleh beri kepada orang yang nanti pandangan di dalam rongan dia nak lebih daripada sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu banyak dah bonus. Nah, tapi Allah Ta'ala ni beri 700. Tapi Allah Ta'ala janji pula, wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah Ta'ala buka pedan, bukan sekadar 700, lebih daripada 700 bagi mereka yang dikehendaki oleh Allah. Kata ulama, mengikut keikhlasan dia dengan Allah. Pasal tu kalau kita dapati puasa ni, fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa ni Allah Taala buka pedan, tak ada camnuan camkat Allah Taala nak beri pahala. Kenapa? Mengikut keikhlasan yang ada pada dia. Jadi bagi kita yang buat amalan soleh ni, kita teruskanlah. Walaupun setengah-setengah manusia tu nampak kata amalan soleh, pahala ni adalah benda yang tak ada harga di atas dunia. Tapi di sisi orang mukmin, jangan kita rasa lagu tu. Bahkan benda ni Allah Taala akan tambah sikit saja yang kita buat hingga sampai 700, hingga sampai tidak ada terbatas. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, ternyatanya juga kelebihan ini Allah Ta'ala, Nabi ada sebut, fadlus salati fi masjidil haram ala ghairihi 100,000 salah. Kita sembahyang satu waktu di masjid haram boleh 100,000. Ini pahala. Kita sembahyang satu waktu di masjid haram boleh 100,000. 100,000 ni mana saya pernah baca khutbah di sini kata kita kena guna masa hampir-hampir 60 tahun baru cukup 100,000 kalau kita sembahyang di tanah halal ini. Tapi kita sembahyang di sana, besarnya Allah Taala bui. Dan juga Nabi sebut, wa fi masjidi hadza 1000 salatin. Dan juga kalau masjid Nabi boleh 1000. Dan juga wa fi masjidil Baitul Maqdis 500 salah. Dan kalau semaya di Baitul Maqdis boleh 500 kali semaya. Ini kelebihan pahala yang Allah Taala beri bersangat terbesar, muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dengan alhamdulillah Allah Taala kurnia kita sehingga kita cita-cita nak buat benda molek tu pun Allah Taala beri dah. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu lahu indahu hasanatan kamilah. Siapa yang hamma cita-cita nak buat, lepas pada ni kita nak sedekah, lepas pada ni kita nak buat gotu, nak buat gani, kita niat ya, tak ada buat lagi. Walam ya'malha, patut tak ada nak buat, niat saja. Allah Taala beri dah pahala sah. Pahala sah. Allah Taala beri dah. Sebaliknya
Kalulah orang tu pergi buat, fa idza huwa hamma bihi fa amilaha kataballahu lahu indahu 10 hasanat. Kalau pergi buat pula boleh 10 pahala dia. Sebaliknya kejahatan, wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataballahu lahu indahu hasanatan kamilah. Kalau siapa cerita nak buat kejahatan tapi tak jadi nak buat. Nak buat gotu, nak buat goni benda jahat tapi tak jadi. Tak gamuk nak buat bahasa mikir nak buat boleh pahala pula so. Kita niat nak buat benda jahat, kita tak buat boleh pahala pula. Lepas tu kalau kita pergi buat pula amalan jahat tadi, Allah Ta'ala balas so tak ada balas 10 dok supaya dengan amalan soleh tadi. Allahu Akbar. Ini kelebihan amalan soleh yang kita nampak kurang, yang kita nampak tak ada harga, tapi di sisi Allah, Allah Ta'ala kira sangat amalan besar. Dan juga muslimin yang kedua pula, kelebihan faedah yang kita buat amalan soleh ni boleh menenangkan hati kita. Hari ni manusia begitu jauhnya di segi kemajuan. Siapa naik boleh terbang di atas langit, siapa boleh menyelam di dalam laut, setengah-setengah siapa boleh naik ke atas angkasa tinggi jauh. Perhubungan begitu cepat, perjalanan begitu derah, tapi di dalam masa tula manusia tidak rasa seni di dalam hati. Manusia berada dalam keadaan geluh gesah. Kenapa? Karena kemungkinan dia tidak ada amalan yang baik. Tapi bila saja yang kita buat amalan yang baik, Allah Ta'ala jamin, man amila salihan min dzakarin aw untha. Siapa-siapa yang buat amalan baik, sama ada lelaki dan perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia orang mukmin. Syaratnya orang buat amalan soleh tu orang mukmin lah. Karena kalau tak ada mukmin, dia tak rasa tenang hati juga. Kemungkinan orang bukan Islam dia buat amalan soleh juga, dia boricak tu boricak ni, tapi dia tak rasa ketenangan supaya dengan orang mukmin. Tuhan kata, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Allah Ta'ala nak beri hidup dengan keadaan baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Atas dunia ni dia hidup dengan baik, dengan tenang, dan juga Allah Ta'ala akan balas sebaik-baik balasan di hari akhirat nanti. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, amalan baik ni boleh menenangkan hati seorang, boleh berasa tenang di dalam rumah tangga, boleh rasa tenang di dalam masyarakat, boleh rasa tenang di dalam satu-satu kawasan. Tapi bila saja amalan kebaikan tidak ada di dalam kampung, kita dapat kecap hari ni, wah dia yang putak lekat, buah serta pun ambil ke demo. Kenapa? Kejahatan di dalam kampung timbul. Kadang-kadang getah pun curi ke demo. Buah kayu kita ambil ke demo. Kenapa? Kerana dalam kampung tidak ada kebaikan, tidak ada ketenangan. Itu pasal tu Allah Ta'ala sebut, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa-siapa yang lalai untuk nak mengingati Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, Allah Ta'ala beri hidup dalam keadaan geluh gesah, tak senang, duduk dalam keadaan susah. Saya berjumpa dengan seorang peniaga tanah. Dia kata belum pada ni dia meniaga boleh duit juga, tapi duduk dengan orang susah, duduk supaya orang susah. Duit ada tapi duduk dengan supaya orang susah, tak ada. Nak ada masjid tak ada, nak dengar mengajar tak ada berlaku. Maka ada orang nasihat ke dia, kata cubalah beri zakat melalui duit yang kita boleh tak ada zakat. Dia kata setelah mana dia amalan ni dia rasa tenang, dan rezeki yang dia buat pada masa dulu, dia kata lebih banyak daripada lah ni, lebih banyak pada masa dulu. Dulu kita duk pergi cari orang nak jual tanah, dia kata hari ni ustaz setelah mana dia beri zakat, orang telefon masuk ke dia nak beli tanah. Itu perbezaan muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dan juga amalan soleh ni juga faedah dia besar, boleh memberkatkan rezeki yang hasil daripada kerja kita. Hari ni tanya kata duit pitih masuk banyak, nak banding dengan orang tua dulu, masya-Allah kita ni bebas, kita ni hebat nah. Kurang-kurang rumah ada kereta, motor cerak ada satu buah rumah tak ada motor sebuah, kurang-kurang 2 buah 3 buah. Hari ni bukan sekadar motor saja, ada kereta tak pandai sebuah, ada 2 buah pula.
Nak banding dengan orang 70 tahun, 50 tahun, kita lebih senang muslimin yang dirahmati oleh Allah. Tapi tanya kata rezeki kita berasa berkat ke tak? Nah, maka kalau kita nak keberkatan dalam rezeki kita, tak payah kita buat amal soleh. Nabi ada sebut, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih. Siapa nak bui Allah Taala peluahkan lubang rezeki bagi dia. Siapa nak bui rezeki dia masuk molek, ada lubang rezeki molek, wa yunsa'alahu fi atharih, dan nak bui umur panjang. Umur panjang ulama kata dengan amal soleh ni boleh tambah umur kita. Setengah tafsir ulama dia kata maknanya umur sama ya, tapi pahala begitu besar. Nabi sebut kata siapa nak mudah rezeki dan juga nak umur panjang, falyasil rahimahu, hendaklah dia hubung silaturahim. Hari ini kita hubungan silaturahim kita dengan waris adalah sangat lemah nak berbanding dengan orang jalan kaki pada masa dulu. Orang dulu pada masa jalan kaki tapi waris-waris dia boleh bilang hingga sampai 2 pupu, 3 pupu dia boleh titih baris hari. Hari ni tak usah kata 2, 3, 4 pupu lah, pak saudara pun jarang jumpa. Muslimin yang dirahmati oleh Allah. Masa moden, masa yang ada telefon, masa yang ada internet, tapi dalam masa sama hubung silaturahim kita kurang. Maka jalan untuk nak beri mudah rezeki melalui kita buat amal soleh, melalui kita hubung silaturahim. Muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dan juga melalui pahala dan amal soleh ni faedah dianya tambah rezeki. Tambah rezeki. Tak ni kita kata Allah Taala berkat rezeki kita. Hak ni tambah pula. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Dan hendaklah kamu semaya. Wa'mur ahlaka bis-salah, dan hendaklah kamu suruh keluarga semaya. Semaya ni dia pasti kena suruh. Nah, pasti kena beroyak. Tuhan royak sendiri, hendaklah kamu suruh. Nah, suruh semaya. Wastabir 'alaiha, dan sabar di dalam menyuruh. Sabar melalui menunaikan semaya. Tuhan kata, la nas'aluka rizqa. Tuhan tak ada minta rezeki daripada kita, tapi nahnu narzuquka, rezeki Allah Taala yang beri kepada kita. Yang pentingnya kita semaya. Hari ni kita semaya dia cukup 5 waktu jaga biar molek, insya-Allah rezeki dia mari sendiri. Nah, kita hak bosan sekalinya cari rezeki hingga pagi petang tak ada pergi masjid, tak jumpa masjid, cari rezeki. Nah, pas manakah rezeki nak mari sebagaimana Allah Taala sebut. Muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita nak kecek untuk nak tambah rezeki di dalam hidup ni banyaklah. Salah satu daripadanya melalui kita istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ayat ni saya pernah tafsir dah dalam khutbah-khutbah yang lepas. Yang pentingnya melalui istighfar tadi Allah Taala turun hujan mudah rezeki dan bui anak pinak kepada kita. Dan juga melalui sedekah juga bertambah rezeki kita. Sebagaimana Nabi sebut kata ma naqasa malum min sadaqah. Duit yang kita sedekah Nabi jamin kata tak ada kurang. Kita yang nampak kalau 100 kok kita nampak hilang 5 kok kalau kita sedekah 5. Kita nampak hilang 10 kok ketika kita sedekah 10 kok. Tapi kiraan tu kiraan hak dunia. Kiraan hak Nabi ni tak ada kurang. Tak ada kurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh tu muslimin yang dirahmati oleh Allah, amal soleh ni itulah faedah dia sangat besar. Dan juga amal soleh juga boleh menambahkan kekuatan tubuh badan kita. Hari ni penyakit macam-macam penyakit. Nah, buah pinggir hari ni bukan sekadar orang tua saja dak yang kena, terkadang budak umur 7 tahun pun kena juga buah pinggir. Penyakit buah pinggir. Hari ni tanyakanlah. Nah, orang basuh buah pinggir di rumah sakit kena pakai Q. Nah, 3 kali seminggu. Dan tanyakanlah kate-kate tempat yang paling banyak motor yang paling gelewat sekali rumah sakit. Nah, masuk dah tak tubik. Nah, hak mati-mati, hak sakit-sakit, hak kena belah-belah, penyakit begitu banyak. Dan juga kalau kita kelih di kedai-kedai orang hak buka klinik maju belakang. Tanda kata orang sakit tu banyak, muslimin yang dirahmati Allah. Maka cara untuk nak menguatkan tubuh badan kita,
Selain daripada kita akan melangkai, selain daripada kita exercise ataupun kita ungar, kita buat kecakam dan sebagainya, makna melalui kita buat ungar, buat riadah ataupun akan melangkai, ada satu cara lagi untuk memperkuatkan tubuh badan kita. Gapo? Ialah kita buat amal yang soleh. Allah Ta'ala sebut, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Wahai kaumku, Nabi Hud panggil kepada kaum dia, hendaklah kamu istighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Yursilis samaa alaikum midrara. Allah Ta'ala waktu hujan kepada kita. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah Ta'ala beri kekuatan. Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita. Oleh itu satu kali Fatimah, anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuba kita kelih dalam hadis ni. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tidak ada khadim, tidak ada orang khidmat, tidak ada kondrapcai, anak Nabi sendiri. Nah, pada masa dulu pun yang anak dia tak serupa berahmah kita sekarang ni. Nah, kena tumuk, kena gaul, kena puling, bau jadi roti pakai masa panjang. Maka satu kali dia pergi mengaduhai kepada Nabi, nak ada orang khidmat dalam rumah seorang, tak ada seorang. Mana nak basuh baju, mana nak basuh pinggan, mana nak menanuk, mana nak buat roti. Maka apabila pergi jumpa dengan Nabi, Nabi tak ada rumah. Jumpa dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah cerita kepada Nabi apabila Nabi kelik. Nabi pun pergi rumah. Nabi pergi kepada rumah Sayyidina Ali dengan Fatimah. Kata Ali, kami mula nak tidur, tiba-tiba Nabi mai ketuk pintu. Nabi sebut kata, ala adullukuma ala ma huwa khairul lakuma min khadimin. Saya nak ayat kepada awak benda yang lebih baik daripada orang kerja di rumah lagi. Kondap cai orang kerja rumah lagi. Nah, kerana perempuan pada masa sekarang ni panggil banyaknya kerja dia perlu kepada orang tolong. Maka Nabi kata, saya nak beri kepada awak benda yang lebih baik daripada tu. Nabi kata, idza awaitakuma ila firashikuma fasabbiha 33. Kalau awak nak tidur, hei Ali dan Fatimah, awak tasbih, awak kata subhanallah 33 kali. Dan juga wahmada 33, kita kata alhamdulillah 33 kali. Wa kabbira 34, dan juga kita kata Allahu Akbar 34 kali. Nabi kata, fa innahu khairul lakuma min khadimin. Lebih baik daripada khadam lagi. Kekuatan kita tadi apabila kita baca, kita tasbih belum pada tidur tadi, boleh menambah kita tu seseorang khadam yang duduk khidmat dalam rumah kita. Itu pahala. Pahala memang dia memberikan kekuatan kepada kita, memberi cahaya mata kita. Saya jumpa dengan orang tua pada masa dulu, tak pakai cermin, umur 100 lebih. Saya kata tak pakai cermin tu Imi. Dia kata melalui dia baca Quran ni, alhamdulillah mata cerah lebih pada kita lagi. Nah, dan ada seorang tu Imi lagi dan mati sekarang, mula-mula pakai cermin mata, lepas pada tu baca Quran tak pakai. Saya tanya sebab apa, dia kata dia baca Quran. Nah, bawa pakai cermin mata, nah, tak sedap Pak. Baca Quran tak perlu pada cermin mata dah. Subhanallah. Seseorang baca Quran tak ada satu ubat untuk nak menghilangkan mata dia. Ini hakikat yang berlaku sungguh. Jadi terkadang kita kata amalan soleh ni tak ada faedah gapo, tapi sebenarnya faedah banyak dalam hidup kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, yang terakhirnya saya nak sebut pada hari ini, dan faedah daripada kita buat amalan soleh ni, Allah Ta'ala jaga kita. Jaga amalan tadi. Hari ni kalau kita kata bagi orang kerja pegawai kerajaan, dia nak sekerak untuk nak jaga dia. Nah, kita orang mukmin ni ada jaga juga. Bukan azimat, bukan, tapi jaga melalui amalan soleh. Melalui amalan hak molek kita buat ni, Allah Ta'ala jaga. Apabila kita nak duduk di dalam musibah, duduk di dalam benda yang berlaku, hampir-hampir nak mati dah kita, tapi Allah Ta'ala jaga.
Nah, kalau kita kelih kepada Nabi Yunus, duduk dalam perut ikan ni tak ada jalan dah. Ada kata hari kiamatlah Nabi Yunus. Tapi Tuhan kata falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau Nabi Yunus ni bukan golongan orang pernah duduk tasbih kepada Allah, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Nescaya Allah Taala akan bakit dia hingga sampai kiamat. Mati dah lah. Tak ada nuingan nak pergi tolong. Munduk hari ni ada orang boleh tolong lagi di atas dunia, tapi Nabi Yunus duduk patak laut, tidak ada kenderaan untuk nak pergi tolong Nabi Yunus. Tapi yang boleh tolong Nabi Yunus, innahu kana minal musabbihin, dia pernah bertasbih kepada Allah. Tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ini alat besar muslimin yang dirahmati oleh Allah, sehingga seekor ikan yang ada di balai patak laut sanggup pergi mutah di tepi patak untuk nak menyelamatkan Nabi Yunus. Ini besar. Dan kalau kita kelih kepada Nabi Ayub juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, Nabi Ayub 18 tahun tak boleh bangun, tak boleh gerak duduk atas tikar. Nah, anggota yang boleh gerak hanya lidah dengan hati. Lidah supaya berzikir kepada Allah, hati supaya mengingati Allah. Tak ada benda lain. Amal pak yang paling habis, tak boleh nak kata gapo dah. Tapi subhanallah, cerita dia panjang tapi saya nak rekah hari ni ya. Nabi Ayub akhirnya Allah Ta'ala tolong, akhirnya Allah Ta'ala bui sembuh dia. Sebab apa? Tuhan kata inna wajadnahu sabira, kerana dia orang bersabar. Nah, dia orang sangat bersabar. 18 tahun habis bomo, tak boleh duduk kapur, kena halau duduk pada pasir, cari makan payah. Setelah mana belum pada ni dia ada belaka, ada duit piti, ada lembu, ada kubah, ada uta, ada semua 80 tahun di dalam keadaan seni Nabi Ayub. Sehingga isteri dia kata ketika dia sakit 8 tahun, isteri dia kata berdoalah kepada Allah. Dia kata, hei isteri dia kata, ingat ke Allah Ta'ala bui kehebatan, bui kesenangan kita berapa tahun telah lepas. Isteri dia kata 80 tahun. Dia kata saya sanggup sakit 80 tahun seperti mana saya duduk dalam keadaan senang Allah Ta'ala bui kepada saya. Akhirnya muslimin yang dirahmati Allah, bini Nabi Ayub yang pernah senang tadi terpaksa kena pergi duduk kerja kontrapca pergi cari makan di rumah demo, kena basuh baju, kena khidmat basuh pinggan. Allah Ta'ala tuksa bersangat terdahsyat pada Nabi Ayub. Akhir-akhir pula rezeki, lubang rezeki untuk kontrapca ini demo tak ui pula dah. Demo kata tak usah kerja lah, takut buat mari penyakit Nabi Ayub dalam rumah tangga pula. Terpaksa kena guting rambut jual muslimin yang dirahmati Allah. Tak pandai sebelah, guting dua belah. Sehingga Nabi Ayub berdoa. Di situlah Nabi Ayub iznada rabbahu anni massaniyas syaitan binusbin wa azab. Ya Allah, kami dah penat ya Allah, dah susah ya Allah sakit ni. Sembuhkanlah penyakit ni. Akhirnya Allah Ta'ala sembuh penyakit dengan serta-merta. Dengan sebab apa? Inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Karena dia bersabar, dia banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga-moga melalui khutbah pada hari ini kita berasa semangat di dalam untuk nak beribadat kepada Allah, untuk nak banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini nak lagu mana? Selain daripada kita banyak harta benda, nak banyak pahala untuk ingat apa? Taruh di bank akhirat nanti. Dan semoga-moga Allah Ta'ala beri kekuatan dalam beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. آمين آمين يا رب العالمين. وأقيموا الصلاة.